Kementerian Pertahanan sentiasa menitik berat dan berusaha untuk mempertingkatkan tahap profesionalisme di kalangan anggota tentera Malaysia demi menjamin keutuhan dan melahirkan anggota tentera yang sangat profesional, berintegriti dan versatile. Di antara langkah-langkah yang diambil ke arah itu ialah yang pertama, melatih dan meningkatkan tahap ilmu pengetahuan berkaitan ilmu peperangan yang bersifat kontemporari dan moden sejajar dengan cabaran global semasa melalui pelbagai institusi seperti Royal Military College, Staff College, Defence College dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia bagi golongan pegawai, manakala anggota tentera lain-lain pangkat dilatih di pusat latihan asas tentera darat bagi anggota tentera darat. Bagi anggota tentera laut, mereka dilatih di pusat latihan KD Sultan Ismail, dan bagi tentera laut dilatih di Sekolah Tentera Udara Ipoh. Yang kedua, mendedahkan anggota tentera dengan pelbagai eksersis melalui pelbagai latihan dan operasi domestik maupun eksersis dua hala atau bilateral dan pelbagai hala dengan negara-negara sahabat. Yang ketiga, memperlengkapkan anggota tentera dengan persenjataan moden dan melatih mereka untuk menguasainya dengan baik untuk meningkatkan superioriti dan kemahiran anggota tentera supaya ianya menjadi forces yang akan menjadi cegar rintang kepada musuh. Yang kedua, bagi soalan B, Angkatan Tentera Malaysia sememangnya aktif menjalankan kerjasama dengan negara jiran dan negara-negara lain melalui inisiatif yang pertama, pertukaran latihan atau exchange of training di kalangan anggota melalui maktab dan pusat-pusat latihan tentera masing-masing. Yang kedua, mengadakan latihan dan operasi bersama anggota tentera jiran seperti operasi bersama Malaysia-Thailand melalui Ops Pagar dan Ops Merpati, operasi bersama di sempadan Malaysia-Indonesia melalui Ops Jaga Kawan, Ops Kris Parang dan Ops Balasah. Dan manakala wujud kerjasama Eyes in the Sky di antara Malaysia, Indonesia dan Singapura di Selat Melaka. Dan selain daripada itu, wujud juga kerjasama-kerjasama berbentuk latihan dengan negara-negara jiran seperti negara-negara ASEAN, negara-negara anggota FPDA dan juga negara-negara sahabat, iaitu latihan yang berterusan diadakan setiap tahun. Untuk makluman yang berhormat juga, berkaitan dengan program NBOS ataupun National Blue Ocean Strategy yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, setakat ini NBOS hanyalah dilaksanakan di peringkat domestik melalui program rentas kementerian bermaksud menjimatkan kos pelaksanaan dengan menggunakan sumber-sumber sedia ada bagi meningkatkan hasil kepada rakyat. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan saya. Pertamanya, apakah jenis dan berapakah jumlah exercise bilateral ataupun multilateral ketiga-tiga angkatan tentera kita ni, darat, udara dan laut, dalam usaha untuk meningkatkan lagi tahap patriotisme mereka. Dan kita tahu bahawa dalam keadaan dunia yang sudah begitu berubah dengan perubahan teknologi, tahap keselamatan perlu ditingkatkan. Apakah pihak kerajaan dan kementerian berpuas hati dengan kerjasama yang dijalinkan oleh kementerian atau angkatan tentera dengan negara-negara jiran kita sebagaimana disebut tadi, kerana ancaman kepada tahap keselamatan negara hari ini telah pun begitu berubah dan lebih mencabar pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lenggong. Untuk makluman Yang Berhormat, setakat ini pada tahun 2013 kita telah mengadakan 29 exercise bilateral di antara negara Malaysia dengan negara-negara sahabat dan 9 exercise multilateral ataupun exercise pelbagai hala yang melibatkan negara-negara jiran seperti negara-negara ASEAN, anggota FPDA ataupun Five Power Defence Arrangement, negara-negara sahabat yang lain seperti France, Amerika dan Pakistan. Dan untuk makluman Yang Berhormat, objektif exercise ini adalah untuk memperkukuhkan dan mengeratkan lagi perhubungan
Angkatan Tentera dengan negara-negara luar, mempertingkatkan lagi tahap kemahiran dan profesionalisme di kalangan pegawai dan anggota. Yang ketiga, menguji dan menilai tahap keberkesanan prosedur dan doktrin serta keupayaan persenjataan dan peralatan logistik. Yang keempat, mewujudkan konsep interoperability dan meningkatkan kemampuan bekerjasama yang berkesan. Yang kelima, meningkatkan persefahaman dan peluang berinteraksi serta pertukaran pendapat. Berkaitan dengan sama ada kita berpuas hati atau tidak dengan latihan-latihan ini, saya ingin nyatakan di sini bahawa setakat ini kerajaan berpuas hati dengan latihan-latihan yang dilaksanakan dengan negara-negara jiran, dengan melihat kepada cabaran semasa yang semakin complicated berkaitan dengan berlakunya transborder crime dan juga ancaman-ancaman terorisme yang sentiasa melanda di wilayahnya. Terima kasih Yang Berhormat.